Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakyat negeri Melaka dan juga di Malaysia dan di mana sahaja kita berada. Kita tahu bahawa hari ini walaupun hari cuti tapi kita di pusat khidmat ini biasanya sukarelawan akan memberikan khidmat kita untuk kita mendapatkan maklumat dan dalam masa yang sama kita cuba memberikan perkhidmatan terbaik. Dan kita tahu bahawa tugas wakil rakyat itu bukan sahaja memberikan perkhidmatan tetapi dalam masa yang sama adalah untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat itu dan dalam masa yang sama adalah membangkitkan perkara-perkara yang menjadi keresahan, menjadi yang perlu diselesaikan untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau rakyat sesuai apa yang kita selalu sebut sebagai wakil rakyat itu. Dan kita mengharapkan dalam di pusat khidmat ini juga dari masa ke semasa kita sentiasa terbuka untuk menerima sebarang pandangan, penambahbaikan kerana macam saya selalu sebut beberapa aspek menjadi keutamaan kita di samping kebajikan kita juga melihat aspek-aspek pendidikan kerana kita tahu bahawa pendidikan anak-anak dan juga pendidikan kita semua adalah satu aspek yang cukup penting bagi kemajuan masyarakat kita. Oleh kerana itu kita harap isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan ini dapat kita selesaikan dengan lebih cepat selepas daripada PKPB ini. Kita tahu bahawa kerajaan telah memperkenalkan PKP pemulihan itu. Jadi kita tahu banyak sektor-sektor yang telah dibuka dan kita tahu bahawa rentas negeri itu pun telah diberikan kemudahan kepada kita. Jadi saya memang mengharapkan supaya kita dapat manfaatkan PKPB itu selepas 10 hari bulan ini. Tapi dalam masa yang sama kita harus jangan lupa jugalah kita seperti mana biasa kita tahu bahawa kita dalam berusaha untuk berhadapan dengan COVID-19 itu, tapi dalam masa yang sama kita mesti kekalkan disiplin ataupun norma baru kita. Pastikan kita sentiasa cuci tangan, kita lakukan penjarakan sosial dan dalam masa yang sama kita juga harus menjaga kesihatan kita. Dan kita tahu bahawa sekarang ni antara perkara yang penting juga adalah kita mempunyai pelbagai SOP dalam pelbagai sektor. Jadi kita harap dan saya amat berharap supaya kerajaan sentiasa mempertingkatkan lagi kepahaman masyarakat tentang SOP ini. Dan dalam masa yang sama saya mengharapkan juga supaya SOP gunting rambut ini dipercepatkan. Saya yakin bahawa Melaka antara yang tertinggal dan saya fikir kita juga harus cepat melaksanakan SOP ini supaya di Melaka ini perkara-perkara yang terhalang ini dapat kita laksanakan dengan lebih cepat kerana dia melibatkan ekonomi, dia melibatkan masyarakat dan dia melibatkan beberapa perkara penting dalam sistem kehidupan kita. Dan kita di pusat khidmat ini kita ada pantau beberapa perkara dan saya harap di peringkat kerajaan negeri itu boleh melihat terutamanya projek tempatan banjir kita yang hari itu bernilai hampir 47 juta ringgit di tebing tinggi itu dan dia melibatkan hampir 500 hektar kawasan yang terkesan. Jadi kalau kita boleh cepatkan dan pastikan dia disiapkan mengikut tempohnya dan kalau ianya boleh disiapkan dia akan memberikan kesan yang baik juga. Dalam dun saya banyak juga yang terlibat utamanya di kawasan Merak Mas dan seumpamanya. Dan kita tahu musim ini adalah musim hujan dan projek-projek seumpama ini saya fikir harus diberikan keutamaan. Begitulah juga memang ada persoalan tentang rumah peduli rakyat, apakah kerajaan sedia ada ingin teruskan atau tidak. Walaupun kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri ada menyebut bahawa projek-projek perumahan rakyat ini akan diteruskan dan saya berharap dia bukan sahaja ada iltizam untuk meneruskan tetapi dalam masa yang sama dia harus dipercepatkan. Kerana saya fikir bahawa kita di tingkat kerajaan, kalau kita
memimpin itu, dan bila kita tinggalkan, saya yakin bahawa peruntukan untuk rumah peduli itu ada, dan sepatutnya ianya dipastikan bahawa ruang peduli yang belum siap itu disiapkan, yang terbengkalai itu diteruskan supaya ianya dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Dan memanglah kita tahu hari ini bersempena dengan hari kelahiran yang di-Pertuan Agong. Jadi kita mengharapkan baginda berada dalam sihat walafiat, dan kita mengharapkan dalam masa yang sama boleh memayungi dan juga memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Dan kita tahu bahawa hari ini walaupun kita bercuti, tetapi saya fikir bahawa banyak aktiviti yang dapat kita lakukan. Tapi dalam masa yang sama kita juga tidak melupakan usaha yang dilakukan oleh frontliners kita yang sentiasa memberikan perkhidmatan terbaik untuk negeri dan juga negara kita, di mana kita tahu bahawa pencapaian di kalangan pejabat awam, di kalangan frontliners kita amatlah besar, kerana mereka juga menyabung nyawa untuk memberikan perkhidmatan kepada kita. Jadi kita cukup berbangga kerana mereka telah banyak memberikan sumbangan, dan hari ini kita mendapat manfaat daripada usaha yang telah mereka lakukan. Itu macam saya sebut tadi, baru-baru ini kita tengok di pelantikan Tuan Yang Utama Tun Tan Sri Tun Datuk Sri Muhammad Ali Rostam, dan kita ucapkan tahniah juga kepada beliau, kerana kita juga mengharapkan dari segi pengalaman dan juga dari segi kepimpinan selama beliau memimpin kerajaan negeri, ianya dapat dimanfaatkan untuk semua. Dan saya selalu menyebut bahawa kepimpinan tertinggi ini, harapan rakyat hanyalah satu, supaya dia boleh memberikan keadilan, dan dalam masa yang sama dia boleh memberikan boleh memayungi rakyat, untuk semua masyarakat dan rakyat di negeri Melaka ini merasakan bahawa kita mempunyai kepimpinan yang dapat kita menyuarakan pandangan, menyuarakan cadangan, menyuarakan keluh kesah kita, dan dalam masa yang sama menyatakan penghargaan kita. Jadi kalau ini boleh kita lakukan, dan Melaka itu juga akan dapat manfaat yang besar. Dan memang kita tak nafikan bahawa dalam kehidupan kita banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, dan kita harus bersedia, tak kira kita kecil ataupun kita besar. Saya fikir semua orang harus bersedia untuk menerima teguran, menerima kritikan dan seumpamanya. Dan ini adalah sifat kita bila kita memimpin itu. Dan kalau kita lihat di kala saya pergi tu hari yang dilaksanakan dalam melantik Tuan Yang Utama Tun itu, saya dengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Ada dua perkara yang dibangkitkan. Antara yang utama yang dibangkitkan adalah tentang air di Melaka, iaitu yang melibatkan projek ORS Tasik Biru dan juga empangan Sungai Jernih. Macam saya sebutkan, di kala Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan ini, memang kita telah melaksanakan banyak keputusan di mana kita telah memulakan kembali projek empangan Sungai Jernih itu, yang kalau mengikut maklumannya ianya sudah diberhentikan. Jadi kita telah usahakan untuk saya telah hantar surat kepada peringkat kementerian, hantar surat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri untuk memastikan bahawa projek Sungai Jernih itu dapat kita teruskan. Dan alhamdulillah kita dapat teruskan, dan awal Februari 2019 itu, di kala Pakatan Harapan memimpin, Kementerian Kewangan telah memberikan komitmen untuk memberikan kelulusan sebanyak 200 juta supaya projek itu dapat kita teruskan. Dia adalah penting untuk sumber air Melaka di masa depan. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat, kita ada potensi di Tasik Biru, di Cincin itu, dan memanglah ORS Tasik Biru sudah lama dirancang, dan saya mengharapkan supaya ianya boleh dilaksanakan, supaya dia boleh menampung sebahagian daripada keperluan air di negeri Melaka. Jadi kalau kita lihat beberapa perancangan ini, kita mengharapkan ianya dapat
bukan sahaja diteruskan kerana cabaran kita di kerajaan ini, banyak projek-projek pengalaman saya kalau kita lihat banyak projek-projek ini memang dirancang lama, tetapi kadang-kadang dia rancangan itu ada, kelulusan itu sudah dibuat, tapi dari segi pelaksanaannya gagal. Jadi ini yang kita harus lihat. Kalau kita memberikan fokus kepada pelaksanaan itu sebenarnya, maka kita akan dapat melihat apa yang harus kita berikan tumpuan dan apa yang harus kita laksanakan. Sebab itu kalau saya ambil satu contoh, macam kita dulu ada lapangan terbang, banyak isu dibangkitkan. Di kala itu penumpang di lapangan terbang antarabangsa Melaka itu sekitar 57,000 setahun. Tapi bila kita mengambil alih kerajaan, walaupun dalam tempoh 1 tahun itu, kita sudah dapat meningkatkan daripada 57,000 kepada 132,000 penumpang. Jadi sebenarnya lapangan terbang yang sama, tak ada pertambahan, tak ada kos pun yang kita tambah dan sebagainya, kita hanya menggunakan lapangan terbang yang sama. Sebab itu saya fikir antara sektor yang harus dipacu dalam selepas PKPP ini adalah saya mencadangkan supaya bukan sahaja Melaka tetapi Malaysia secara keseluruhannya harus melihat balik penerbangan domestik ini. Sebab saya fikir ini adalah masa yang paling sesuai kita memulakan lebih banyak penerbangan domestik ini, menghubungkan bandar-bandar di Malaysia ini sebenarnya. Sebenarnya kita tak tahu dulu ada penerbangan pernah berlaku dululah masa jalan raya masih tak berapa elok dia sebenarnya ada penerbangan Melaka Kuala Lumpur jadi orang tak tahu pada tahun 70-an dia ada penerbangan daripada Melaka ke Kuala Lumpur. Sebenarnya orang, tapi oleh kerana jalan raya kita dah lebih baik jadi kita tak perlu penerbangan itu, tetapi selepas daripada ini saya fikir kita perlu ada sistem penerbangan yang lebih baik untuk menghubungkan bandar-bandar besar. Contohnya Melaka ke Tawau, ataupun Melaka ke Kota Kinabalu, ataupun Melaka ke Ipoh, ataupun Melaka ke Alor-Setar dan sebagainya. Saya fikir dengan kita mempercepatkan lagi proses logistik antara bandar ini, dia secara tidak langsung akan memperkuatkan ekonomi kita. Dan memang antara inisiatif yang Pakatan Harapan di kalangan pemimpin Melaka itu tak dapat kita laksanakan adalah menghubungkan Melaka dengan Kuching dan juga Melaka dengan Kota Kinabalu. Dan saya rasa ini harus diusahakan. Dan inilah masa yang paling sesuai kerana kita tengah nak mencari penerbangan antarabangsa agak sukar, tetapi penerbangan domestik ini bila kita dah boleh rentas negeri ini, saya fikir kita harus bukan kata boleh merentas negeri saja, tetapi kita boleh merentas negeri dengan lebih selesa dan lebih cepat. Dan ini akan boleh memacu banyak sektor-sektor ekonomi kita, dan dalam masa yang sama adalah kita boleh berhubung dan kita boleh meningkatkan lagi keperluan-keperluan dari segi barangan, perkhidmatan dan seumpamanya. Dan di samping aspek air yang dibangkitkan oleh Abang Muhammad Ketua Menteri itu, saya lihat dalam ucapan kepada Tuan Yang Utama Tun itu, beliau membangkitkan tentang Melaka diiktiraf sebagai antara bandar bahagia di Malaysia. Itu dua bandar kita yang mendapat pengiktirafan, Mandi Bandaraya Melaka Bersejarah, dan yang kedua adalah Majlis Pembandaran Jasin. Memanglah kita tahu bahawa dikala kita memimpin itu, kita memang mengharapkan supaya banyak faktor yang menjadi keutamaan kita, dan memang menjadi keinginan kepada semua orang untuk memastikan bahawa tempat yang kita diami itu adalah tempat yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Sebab itu kalau kita tengok ciri-ciri bandar bahagia itu ada banyak, ada 14 cirinya. Mungkin sebahagian itu dinilai berdasarkan kepada kehidupan dan kesihatan, dinilai juga berdasarkan kepada kebahagiaan keluarga dan juga saudara mara, dan juga dinilai dari segi keseronokan bekerja. Kalau bekerja tidak seronok, dia pun akan memberi kesan kepada kebahagiaan kehidupan keluarga kita juga. Lepas tu kita lihat dari segi pengurusan kewangan dan juga hubungan dengan jiran, dan kita melihat juga aktiviti-aktiviti komuniti kita. Di samping kita melihat kepada keadaan keselamatan kawasan itu sendiri. Kerana bandar bahagia ini mestilah saya selalu sebut bahawa ciri-ciri negeri yang bahagia itu adalah negeri yang selamat. Kerana kita selalu baca dalam, terutamanya masyarakat Islam, selalu baca dalam kitab-kitab bahawa negeri yang selamat itu di mana wanita boleh berjalan malam itu tanpa diganggu. Itu nilai satu kerajaan yang benar-benar menepati ciri-ciri itu. Jadi kita boleh tahulah tempat kita ni bukan kata wanita, anak kita nak keluar rumah pun, nak pergi kedai, kita tak benarkan. Kalau kita nak keluar malam pun bukan kata wanita, lelaki pun tak selamat. Jadi
itulah nilainya sebenarnya. Jadi bagaimana kita nak memastikan bahawa KPI kita itu bandar kita boleh selamat, kita boleh keluar di mana-mana, kita tak akan diganggu dan kehidupan kita lebih baik. Jadi peraturan-peraturan dan keadaan sekitar pendidikan adalah antara aspek yang cukup penting yang harus kita lihat. Sebab itu bandar selamat ini kita tengok banyak juga bandar-bandar di dunia ini, walaupun negara mereka maju, tapi bandar mereka tidak selamat. Tetapi Melaka mempunyai ciri-ciri itu. Di kala Pakatan Harapan memimpin Melaka, macam saya selalu ulang bahawa memang kita memberikan kesedaran bahawa kita mahu menghilangkan kejahilan, menghilangkan kelaparan, dan faktor yang paling penting adalah menghilangkan kedukaan rakyat. Dan antara faktor menghilangkan kedukaan itu adalah faktor keselamatan. Kerana banyak isu-isu yang melibatkan sosial, isu keselamatan ini yang sering mengganggu-gugat kesejahteraan dan kehidupan kebahagiaan rakyat. Sebab itu kalau kita tengok keselamatan antara aspek yang penting, dan saya ucap tahniah kepada semua pihak di peringkat kerajaan negeri Melaka, agensi-agensi kerajaan, pentadbir dan juga di peringkat PBT itu kerana berjaya memacu Melaka sebagai bandar bahagia yang melibatkan Mandi Bandaraya Melaka Bersejarah dan juga Mandi Pembandaran Jasin. Dan saya yakin kalau Mandi Pembandaran Hang Tuah Jaya dan Mandi Pembandaran Alor Gajah juga mengambil inisiatif yang sama dan mempertingkatkan lagi peranan mereka, ini akan dapat menjadikan Melaka secara keseluruhannya adalah bandar yang cukup bahagia, yang memberikan keperluan-keperluan yang diperlukan oleh masyarakat dan rakyat. Dan kalau kita lihat bandar bahagia ini juga antara faktor penting adalah dari segi penjimatan penggunaan tenaga sebenarnya. Dan kalau kita lihat dari segi sama ada kita menggunakan teknologi hijau dan seumpamanya. Jadi dari segi penjimatan penggunaan tenaga itu juga diambil kira, dan banyak teknologi-teknologi penjimatan tenaga ini digunakan oleh bandar-bandar itu lebih baik. Sebab itu di kala Pakatan Harapan memimpin negeri, antara aspek yang penting juga yang kita ambil perhatian adalah aspek-aspek yang melibatkan kepintaran. Sebab itu tema kita adalah pintar, hijau, bersih. Kerana kadang-kadang kita tidak cukup pintar untuk melaksanakan banyak perkara, dan sebenarnya itu boleh memberikan banyak peluang ekonomi kepada kita. Kalau kita memanfaatkan kepintaran masyarakat ini, sebenarnya masyarakat kita adalah masyarakat yang cerdik, tetapi mereka tidak diberikan peluang yang betul. Ini ada masalah, dan dalam masa yang sama kita tidak memberikan satu ruang untuk mereka itu dibantu dan seumpamanya. Kadang-kadang masyarakat ada keupayaan, tetapi mereka tidak diberikan ruang, diberikan peluang yang menyebabkan kepintaran itu tidak dapat mereka lakukan. Sebenarnya kalau kita boleh melihat potensi-potensi rakyat di negeri Melaka ini secara keseluruhan, kerana setiap orang mempunyai potensi yang berbeza-beza dan mereka mempunyai keupayaan. Macam minggu lalu saya pernah menyebut dan saya ulang balik, kita jangan melihat masyarakat ini berdasarkan kepada garis pekerjaan mereka, pendidikan semata-mata. Tapi kita harus lihat bahawa setiap orang mempunyai potensi yang agak tinggi. Sebab macam saya sebut pengalaman rakan-rakan yang melancong ke luar negara, melihat luar negara itu. Kadang-kadang kalau kita di Malaysia ini, kadang-kadang kalau kita tengok buku-buku mungkin ditulis oleh orang yang ada nama, orang besar kanda. Tetapi kalau kita tengok di negara setengah-setengah negara itu, kadang-kadang jaga pun menghasilkan satu buku pengalaman mereka menjadi pengawal keselamatan di muzium sebagai satu contoh. Jadi pengalaman 30 tahun itu dibukukan. Kerana di situlah adanya ilmu pengetahuan sebenarnya. Di situ adanya nilai, dan di situlah orang belajar bagaimana ianya boleh diwarisi. Sebab itu saya selalu membangkitkan tentang, ramai orang sebut tentang Melaka, tentang Melaka yang bersih itu diwarisi daripada mana. Sebenarnya dalam Hikayat Abdullah ada menulis, telah ditulis lama dulu dalam Hikayat Abdullah, asal-usul orang Melaka ni mengamalkan nilai-nilai bersih ni. Memang orang Melaka biasanya kalau hari raya, saya ingat kalau hari raya mak saya memang suruh basuh rumah tu. Semua rumah kena basuh, kena cuci, kena lap. Lepas tu basuh bunga, kena cat, kena bersihkan. Lepas tu kalau ada kita punya, jadi maknanya masyarakat itu sentiasa dan bersih. Dan pagi-pagi kalau kita tengok ibu kita ataupun generasi yang berusia ini, pagi-pagi kalau dia di kampung itu, memang pagi-pagi pastilah dia keluar rumah itu dia akan sapu sampah di rumah itu. Dan ini adalah budayanya, dan budaya ini bukan budaya baru. Budaya ini telah ditulis oleh ditulis dalam Hikayat Abdullah itu
semenjak daripada British mentadbir Malaysia, menguruskan Melaka ini, dan juga pada zaman penjajahan Belanda selagi. Dan kalau mengikut hikayat Abdullah itu menyebut bahawa perkara itu dimulakan oleh pentadbir-pentadbir di kalangan Belanda ini yang menghukum orang Melaka ini kalau mereka tidak membersihkan rumah mereka. Jadi kalau kita lihat sebenarnya budaya ini kalau ditulis, baru kita tahu sebenarnya mana asal-usul dan bagaimana budaya ini boleh datang, dan mungkin ada perbezaan di antara kebersihan di Melaka dengan di negeri-negeri lain. Sebab itu kita harus kekal menjaga kebersihan kita, dan kadang-kadang memang kita ada budaya, kita ada sejarah, dan kita ada pengetahuan, tetapi sedikit demi sedikit sekitaran kebiasaan kita ini menghakis nilai-nilai baik kita. Sebab itu bagi saya nilai-nilai baik ini boleh ditulis oleh siapa saja, oleh dan di mana tempat sebenarnya ada nilai-nilai baik yang dilaksanakan. Tak kira apa jawatan, tak kira apa pangkat, tak kira apa kedudukan, tapi semua ada pengetahuan itu untuk memastikan bahawa negara kita ini boleh kita pacu ke hadapan. Sebab itu kalau kita tengok bidang-bidang pendidikan ini ada pelbagai, dan setengah-setengah negara itu sudah sampai macam kalau kita tengok Jerman sebagai contohnya. Kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita tengok mengecat, katakan mengecat rumah, takkanlah kita nak ambil sampai diploma ataupun kita nak ambil sampai ijazah kejuruteraan in painting ini. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok negara-negara maju, teknologi ini dah pergi sampai ke tahap itu. Jadi kita kadang-kadang kalau kita tengok cat rumah ni tak perlu belajar tinggi lah nak mengecat rumah. Sebenarnya kalau kita lihat teknologi, cara dan engineering itu sendiri boleh dimanfaatkan dalam pelbagai bidang. Sebab itu kalau kita lihat negara-negara maju, mereka lebih spesifik dan mereka lebih menghargai apa saja bidang yang kita ceburi. Sebab itu bagi saya kepintaran ini harus diguna pakai, dan kita harus melihat bahawa masyarakat secara keseluruhannya mempunyai ilmu dan pengetahuan untuk memastikan bahawa kita boleh memacu negeri dan juga negara kita. Sebab itu memanglah dan satu lagi saya memang mengharapkan supaya kerajaan negeri ini mempercepatkan SOP, macam saya sebut tadi, SOP gunting rambut ini. Memang kita mengharapkan supaya sektor ekonomi itu boleh dibuka, dan dalam masa yang sama dia melibatkan sosial masyarakat dan seumpamanya, dan ini saya fikir boleh dipercepatkan, walaupun saya tahu ada setengah-setengah negeri itu sudah boleh dilakukan. Dan apatah lagi bila rentas negeri ini dibuat. Jadi kalau katakan rentas negeri ini dibuat, sebenarnya sebahagian masyarakat itu akan pergi ke Muar, akan pergi ke negeri lain. Jadi saya harap kena ada keselarasan. Hari itu memang kita boleh tinggal ke belakang, tak apa, sebab kita tak boleh rentas negeri, tapi kita kena ingat bahawa hari ini kita boleh rentas negeri. Jadi nanti jangan sampai orang Melaka nak gunting rambut dia pergi Kuala Lumpur atau pergi Negeri Sembilan. Jadi saya fikir kaedah kita membuat keputusan tu harus mengambil kira juga dengan beberapa perkara. Jadi kita jangan tertinggal, dan memanglah hari ini saya selalu menyebut tentang Meh Melaka ini. Saya harap dengan rentas negeri ini dibuka, lebih ramai orang akan datang semula ke Melaka, dan sektor ekonomi kita boleh berkembang. Dan hari itu saya pergi ke hospital juga, hospital swasta itu, untuk mendapatkan rawatan ahli keluarga. Saya tanya bahawa mereka mengatakan bahawa ada sebahagiannya sudah mendapat sakit sehingga 70% pencapaiannya. Jadi maknanya ekonomi itu boleh berkembang walaupun mereka tidak mencapai 100%, tapi bila permulaan dalam tempoh 2 minggu itu boleh dapat 70% pelanggan, itu sudah menunjukkan bahawa satu usaha yang baik. Dan hari ini saya ada menulis di Facebook saya, ada 3 perkara yang saya harap semua orang memberikan perhatian. Kadang-kadang kita dengar macam hotel itu tutup, perniagaan besar ni, itu sebenarnya tidak bagus untuk kita sebenarnya. Kita masih harus mempunyai semangat bahawa kita yang pertama untuk mengekalkan ekonomi kita mesti selamatkan perniagaan. Apa bentuk saja perniagaan. Dan kita harus biasa dengan norma baru. Macam saya hari itu ada sekali saya buat permohonan untuk pergi ke Kuala Lumpur itu. Jadi malam tu saya duduk di hotel. Jadi bila saya order makanan itu, saya tengok hotel itu sudah memperkenalkan satu norma baru. Tidak lagi macam dulu kalau kita order makanan dihantar dengan pinggan dan sebagainya. Jadi mereka sudah gunakan packing, dan kaedah mereka lakukan itu pun bersesuaian dengan norma baru ini. Jadi masing-masing akan ada perubahan ini. Dan saya tengok bahawa masyarakat yang meniaga ini, memang nasihat saya adalah supaya kita
sesuaikan diri kita dengan norma baru ini dan bagaimana kita boleh kembangkan perniagaan kita dengan norma baru. Sebab itu ekonomi tadi yang saya sebut, pertama adalah kita mesti berusaha untuk selamatkan perniagaan kita dengan mungkin membuat sedikit anjakan. Yang kedua adalah kita juga harus melihat peluang-peluang baru. Sebab kalau kita lihat banyak sektor yang terlibat dengan peluang baru ini. Jadi kita lihatlah apa yang kita minat dan apa juga kemampuan kita untuk kita membuka peluang-peluang baru. Kerana kita tahu bahawa peluang yang ada di depan kita sebenarnya cukup besar. Cuma kadang-kadang kita kurang dapat melihat apa peluang yang ada. Hari itu saya sudah menulis ada 14 peluang baru dalam sektor-sektor yang berkembang sebenarnya selepas daripada COVID-19 ini. Dan saya mengharapkan supaya kita juga harus melihat, kerana kita tahu bahawa kita banyak kekangan kita. Kadang-kadang produk-produk import yang kita import dalam keadaan sekarang mungkin terhad dan seumpamanya kerana mereka lebih nak menggunakan produk mereka. Jadi ini adalah peluang bagi kita. Walaupun kekangan bagi negara, tetapi peluang bagi kita untuk kita menghasilkan produk yang lebih baik yang diperlukan oleh masyarakat. Begitulah juga dalam sektor-sektor yang lain. Jadi kalau kita tengok, begitulah juga dengan kalau kita tengok sektor perkhidmatan sebagai satu contoh. Kerana kita tahu bahawa sekarang ini duduk rumah, ramai yang duduk rumah. Jadi memanglah mereka nak banyak perkhidmatan di rumah itu. Jadi kita boleh memberikan banyak dari segi perkhidmatan dan services kepada mereka yang di rumah itu untuk memberikan supaya kita boleh meningkatkan lagi ekonomi kita dan dalam masa yang sama memberikan peluang pekerjaan yang baru. Dan saya fikir yang ketiga adalah untuk mengukuhkan ekonomi kita, kita mesti sokong menyokong antara satu dengan yang lain. Ini harapan saya kepada kita di Melaka ini, kerana kita tahu bahawa bila berlaku PKP ini, kita tahu bahawa sektor perniagaan itu lebih banyak sektor yang akan dibuka, terutama yang melibatkan makanan, yang melibatkan perkhidmatan dan seumpamanya. Jadi kita harus sokong menyokong perkhidmatan ini supaya kita memastikan bahawa ekonomi kita itu terus berkembang dan kita harus meminimalkan kesan daripada pemberhentian pekerja ini. Jadi kalau kita lihat ini antara yang cukup penting. Sebab itu kadang-kadang kita mahu mencari yang baru, jangan yang ada ini tertinggal. Contohnya macam industri kita harus kita mengharapkan kerajaan komited untuk menyokong industri-industri kita ini supaya industri yang sedia ada ini tak gulung tikar. Kerana kita tahu kalau industri itu berhenti, dia akan menghilangkan peluang pekerjaan, dalam masa yang sama akan menyebabkan pengangguran dan pendapatan kerajaan negeri juga akan terjejas. Jadi rantaian-rantaian ini cukup besar. Jadi sudah barang pasti fokus untuk memastikan perniagaan sedia ada itu kekal adalah menjadi keutamaan. Tapi dalam masa yang sama kita juga harus mencari potensi-potensi baru. Macam selalu saya ulang tentang orange economy, ekonomi berasaskan kepada kreativiti dan juga pengetahuan. Dan juga kita harus melihat juga dari segi kerajaan itu blue economy kita, di mana kawasan maritim kita itu harus kita manfaatkan sepenuhnya untuk menjadikan Melaka lebih maju ke hadapan, dan dalam sektor-sektor logistik itu boleh menghubungkan Melaka dengan dunia. Kerana kita tahu untuk menghubungkan Melaka dengan dunia sama ada dengan jalan laut ataupun dengan jalan darat. Mungkin kita sudah memulakan jalan darat kita, tetapi jalan udara kita, tetapi dalam masa yang sama kita harus memulakan dengan lebih efektif lagi jalan laut kita, apa yang kita panggil sebagai blue economy. Jadi saya memang mengharapkan hari ini adalah hari ulang tahun kelahiran Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita harap Yang di-Pertuan Agong itu kekal sihat dan dapat terus memayungi rakyat dengan penuh keadilan. Kerana kita tahu bahawa dalam kehidupan kita ini kita mengharapkan keadilan, kerana keadilan itulah yang akan dapat memayungi masyarakat yang hidup dalam keadaan yang sejahtera. Dan jangan kita lupa dalam walaupun kita hadapi PKP ini selepas pada 10 hari bulan itu kita lalui pemulihan itu, tapi jangan lupa seperti mana biasa cucilah tangan kita, sentiasa bersihkan tangan kita. Jangan lupa kita lakukan penjarakan dan bagi kita berada di tempat awam dan seumpamanya kita menggunakan mask. Jadi kita harap kesihatan itu penting bagi kita, dan saya mengharapkan Pusat Khidmat ini sentiasa akan dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik dan kita boleh memacu negeri dan juga negara kita. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua, dan memanglah harapan kita untuk kita dapat mengembalikan kembali mandat rakyat ini, dan kita sentiasa membina muafakat itu. Orang melihat tentang Pakatan Harapan itu
dan saya sebut bahawa Pakatan Harapan sentiasa akan memberikan harapan yang terbaik kepada rakyat semua. Cuma tunggu sedikit masa supaya kita akan dapat mengembalikan kembali mandat rakyat itu. Saya ucap terima kasih kepada semua. Saya doakan semua selamat bercuti dan mudah-mudahan kita kekal sejahtera dan kekal bahagia, dan Melaka akan kekal menjadi negeri yang paling bahagia pada masa yang akan datang di Malaysia. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.